Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal air. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan salam tengah hari kepada semua penonton yang sedang menonton sama ada di YouTube maupun di Facebook. Okey, pada petang ini Cikgu Muhsin nak kongsikan teknik menjawab soalan peperiksaan bagi matematik tingkatan 4 iaitu dalam topik penakkulan logik dan juga operasi set. Okey, so pada petang ini juga ada jemputan daripada pelajar-pelajar saya juga. Okey, ada Adriana dan juga Syaz. Apa khabar Syaz, Adriana hari ni? Okey? Alhamdulillah. Okay, good. Alright, so good Adriana. Habis pukul berapa sekolah ni Syaz? Pukul 2.30. 2.30. Okey. Adriana? 1.50. 1.5, okey. Good lah. Okey lah kalau kita buat pukul 4 kelas tambahan kan, so bolehlah join. Alright, so ada Zaira juga kat situ. Zaira macam mana? Dah ready Zaira? Okay, kita mulakan lah Alright, good. Okay, so hari ni saya nak kongsikan topik penakkulan logik dan juga operasi set. Okay, mathematical reasoning and operasi set apa English dia? Apa Zaira? Operation in set ke apa? Okay, tajuk dia macam tu lah. Okay, alright, so kita tengoklah yang kita tengok fast one. Ada soalan yang mudah saya kongsikan, ada juga soalan yang susah sikit dan juga sederhana. Okey, soalan yang pertama, kita buat revisi balik topik ni kita dah belajar dalam kelas mentoring. Antara berikut yang manakah bukan pernyataan? Alright, silakan. Okey, so untuk penonton juga boleh share dekat ruangan komen dekat YouTube ya. Bagi penonton yang menonton dekat Facebook, okey boleh ke YouTube Lahazon. Okey, sebab komen cikgu boleh baca kat situ. Alright, so macam mana Syaz, Adriana dengan Zaira boleh cuba jawab dulu dekat chat. Okay, cuba ingat balik. Which of the following is not a statement? Okay, bukan statement. Thank you Syaz. Alright, so sekejap. Okay, mungkin ada kekeliruan di sini. Ini bukan C ini simbol, simbol apa tu? Simbol subset tu. Okay, dia bukan C. Okay, sebab dia tak boleh nak baca simbol tu. Alright, so semua cakap C. Alright.
Okey, sekejap sebelum saya pergi lebih sebelum saya explain, saya nak tanya. Cuba Syaz, Adana dengan Zaira kongsikan kenapa jawapan dia C. Kalau betul jawapan dia C, cuba share kenapa. Okey, apa ciri-ciri statement? Apa ciri-ciri penyataan? Dia cuba boleh ingat. tahu benda tu salah atau betul. Yes, good. Alright. So, kalau nak tahu itu penyataan, kita boleh cakap dia benar ataupun dia palsu. Kalau kita boleh cakap dia benar, dia palsu, so itu pernyataan. Bukan pernyataan ni contoh ayat tanya, ayat tergantung, ayat suruh, itu semua yang tu semua bukan pernyataan. Okey, cuba kita tengok yang pertama. X tambah X sama dengan 2X. Macam mana? Kita boleh cakap benar atau palsu tak? Cuba cakap. Boleh cakap benar ke palsu tak? Boleh. Boleh. Yes. X tambah X sama dengan 2X. Benar. So, ini adalah pernyataan. 6 tambah 5, 13. Ini palsu. Sepatutnya 11. 2, 3, 6. Subset bagi 6, 3, 2, I12. Ini pun 2, 3, 6. Okey, ini adalah benar. So jawapan dia adalah D. 2X sama dengan 6. Kita tak boleh cakap kita pindah macam ni. Contoh X sama dengan 3. Tak boleh. Macam tu kita tak boleh pindah. So dia just bagi statement macam ni. 2X sama dengan 6. Yang ni tergantung. So bila tergantung bukan pernyataan. Alright, itu dia keyword dia. Alright, seterusnya. Yang ni kena ingat balik format. Boleh nampak clear ke kecil? Korang dekat screen tak ni? Boleh ke? Boleh alright, beres. Dekat YouTube mungkin kecil sikit kot. Nanti buat landscape. Okey, soalan dia, jika 4 ialah nombor ganjil, maka 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tentukan kontrapositif bagi implikasi di atas. Okey, sebelum tu sebagi masalah untuk Adana, Syah dengan Zaira cuba dulu. Sekejap lagi baru saya kongsikan dia punya nota. Okey, kontrapositif tu macam mana? Alright, cuba try dulu sekejap. Ingat balik kita ada 4. Okay, kita ada pertama implikasi. Yang kedua kita ada akas. Yang ketiga kita ada songsangan. Yang keempat kita ada kontrapositif. Okay, nanti saya share juga lah yang English punya Okay, macam tu. Alright, kontrapositif. Okay, ingat yang ni kena ingat balik je. Ada 4 jenis tu. Okay, ingat yang tu selesai boleh jawab soalan ni. Okay, so sambil-sambil kamu semua buat, saya share dulu Jika 4 ialah nombor ganjil, lepas saja perkataan jika, buka kurungan, tutup kurungan, tulis huruf P. Maka, selepas perkataan maka, buka kurungan, tutup kurungan, tulis Q. Ini nama dia implikasi. Okay, ini nama dia implikasi. English dia implication, tak silap saya. Okay, anyone boleh jawab soalan dia? Soalan ni? Alright, so kontrapositif. Okay, so buka nota dia. Okay, apa kata kamu screenshot ke macam mana kan? Nanti cuba jawab soalan ni. Alright, ini nota dia. Okay, implikasi. Implikasi yang kita buat tadi. Jika P maka Q. Yang tadilah kita buat kat hadapan tadi kan. Jika P, jadi saya kecilkan sikit sebab saya nak tunjukkan nota. Jadi segi ada soalan. Jika P maka Q. So itu implikasi. Kalau kontrapositif, cara penulisan jawapan dia adalah jika bukan Q, jadikan dia salah saja. Okey, yang Q tadi kita orang panggil apa? Salahkan pernyataan tu. Letak perkataan tidak ataupun bukan. Okey, thank you Syah dengan Adiananda. Okey, itulah dia. Alright. Lepas tu maka bukan P, kita salahkan balik yang P. Okey. So, let's go kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia okey macam ni. Okey, tadi saya dah share dia punya nota kan untuk kontrapositif. Penulisan jawapan kontrapositif apa format dia? Jika bukan Q. Ini simbol bukan negation. In English kita panggil negation untuk Zaira. Okey, jika bukan Q, maksudnya kita salahkan pernyataan tu, maka bukan P. Jadi, tanpa tengok jawapan dulu, kita cuba buat dulu Jika bukan Q, cuba kita salahkan pernyataan ni. Ini cakap, maka 4 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul saya cakap tadi, nak salahkan dia letak perkataan tidak atau bukan. Maksud kat sini, kita salahkan pernyataan tu. Kat sini cakap 4 tidak boleh dibagi tepat dengan 2. So, kalau kita nak jadikan dia salah, kita letaklah dia boleh.
Macam tu. So jika 4 boleh dibahagi. Okey? Maksudnya kat sini kan pernyataan asal tu kita kena tukar biar dia orang panggil apa? Negation tu maksudnya negatifkan dia. Negatifkan dia. Alright, jika 4 boleh dibagi tepat dengan 2. Asal dia 4 tidak boleh. So kita orang panggil apa? Kita lawan balik ayat tu supaya dia jadi salah. Jika 4 boleh dibagi tepat dengan 2. Okey, selesai. Negation Q. Maka tilda, bahasa Melayu tilda tak silap saya. Okey, English negation. Okey, maka negation P, kita salahkan pernyataan P. Maka salahkannya P. 4 ialah nombor ganjil. So nak jadikan dia salah, maka 4 bukan nombor ganjil. Okey, lebih kurang ayat dia macam ni. Okey, so sekarang kita nak jawapan dia. Jika 4 boleh dibahagi, ini tidak boleh. Okey, salah. Jika 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, betul. Maka 4 ialah nombor genap. Okey, betul. Okey, 4 bukan nombor ganjil. So kalau bukan nombor ganjil, lawan dia genap lah. Okey, 4 ialah nombor genap. Okey, salah satu bukan nombor ganjil boleh, ialah nombor genap pun boleh. Alright, itulah jawapan dia. Okey, so jawapan dia adalah B lah. Okey, yang ni 4 ialah nombor genap, salah. Yang ni 4 ialah nombor ganjil, salah. Okey, so jawapan dia adalah B. Alright, so untuk soalan ni kita just tengok dia punya format jawapan sahaja. Okey, ingat format jawapan dia, bolehlah jawab. Alright, kita pergi je. Okey, so far ada soalan tak Zaira? Okey? Okey sir. Alright. So kalau kamu ada terms yang English yang kamu macam tak sure, kamu cuba tanya saya nanti saya bagi tahulah. Alright, terms-terms in English tu. Okay, so selesai kat sini ambillah nota ni. Ini je nota yang penting tentang soalan implikasi, akas, songsangan dengan kontrapositif. Okay, ingat saja format ni. Jika P maka Q. Kalau akas, dia terbalikkan implikasi. Okay, dia terbalikkan implikasi. Dapatlah akas. Kalau songsangan, dia salahkan implikasi. Dia salahkan implikasi. Tengok, jika bukan P, dia salahkan yang implikasi ni. Maka bukan Q. Okey, untuk dapatkan songsangan, kita salahkan implikasi. Untuk dapatkan kontrapositif, kita terbalikkan songsangan. So basically korang boleh ingat urutan ni. Pertama implikasi, akas terbalikkan. Songsangan, kita songsangkan dia. Nama pun songsangkan, kita salahkan dia. Okey, kontrapositif, kita terbalikkan dia. Okey, itu susunan dia lah untuk senang hafal. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, tentukan sama ada penakkulan setiap hujah berikut adalah berdasarkan hujah induktif. Okey, kat sini macam biasalah, saya nak bagi korang cuba dulu. Okey, untuk penonton juga boleh try. Okey, kena ingat balik apa itu hujah induktif. Okey, apa tu hujah induktif? Alright, inductive argument. Okey, cuba selesaikan jawapan dia. A, B, C atau D. So kat sini kena tahu dululah. Hujah induktif tu apa? Okey, hujah induktif tu apa? Okey, boleh try dulu kena ingat balik ni. Kita ada induktif. Okey, soalan ni dia nak induktif. Okey, macam mana? Ingat lagi ke induktif tu apa? Ada yang dah jawab ke? Belum lagi kan? Okey. Try dulu. So dalam topik ni kan kamu ada dua Kamu ada deduktif dengan induktif. English dia sama je. Didaktif dengan induktif. So kena ingat kat sini apa tu induktif ataupun didaktif. Sekejap saya tengok je ada nota tak? Sebagi nota kat situ. Alright, so berdasarkan nota kat situ, okay, cuba korang jawab. Apa jawapan dia? Okay, maksudnya kat sini, deduktif ni adalah kita panggil, kita ada umum, kita ada satu pernyataan umum, lepas tu kita buat kesimpulan secara khusus. Khusus ni spesifik satu persatu. Okay, umum ni general, khusus ni adalah spesifik. So maksudnya contoh, okay, kita ada kita ada satu pernyataan umum.
Okey, kalau nak buat hujah secara deduktif, kita ada pernyataan umum, kita ubahkan pernyataan umum tu jadi pernyataan yang khusus, satu per satu. Okey, sebagai contoh macam ni lah. Maksudnya, kalau deduktif ni macam ni, kamu ada satu pernyataan umum. Contohnya saya cakap kat sini. Di sebuah sekolah, ada guru lelaki dan guru perempuan. So, itu kita panggil sebagai general. So, lepas tu saya buat satu kesimpulan secara spesifik, khusus. Okey, secara khusus. Saya pun cakap, contoh, Cikgu Ahmad adalah lelaki. Itu kita panggil khusus. Saya akan bagi tahu seorang-seorang detail. Cikgu Ahmad adalah guru lelaki. Cikgu Halimah adalah perempuan. Itu maksud dia khusus kepada umum kepada khusus. Kalau induktif kamu ada pernyataan banyak-banyak secara khusus, kamu buatkan kesimpulan secara umum. Contohnya, Cikgu Ahmad guru lelaki. Cikgu Ali guru lelaki. Cikgu Abu guru lelaki. So, kesimpulan umum dia, saya boleh cakap, di sekolah tersebut hanya ada guru lelaki sahaja. Itu maksud dia khusus kepada umum. Jadi untuk jawapan ni khusus kepada umum yang mana? Okey, yang mana kita tengok pernyataan tu dia khusus dulu lepas tu dia bagi umum. Semua garis lurus selari mempunyai kecerunan yang sama. Okey, semua garis lurus selari mempunyai kecerunan yang sama. Agak-agak dia buat kesimpulan secara khusus ke secara umum? Itu je. Okey, kena faham kat sini. Dia buat secara khusus ke secara umum? B. Punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 ialah 3. Punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 ialah 3. Cuba tengok, ini dia cakap spesifik or general. C. Semua sudut refleks terletak di antara 180 darjah dengan 360 darjah. D. Semua nombor genap ialah integer. Okey, siapa dapat sesuatu daripada soalan ni? Apa persamaan antara... Sir, Ya. yang kat depan ni conclusion ke dia punya premise? Yang kat depan mana? Oh, pilihan jawapan Jawapan. Pilihan jawapan this is, tentukan sama ada benda set hujah berikut adalah berdasarkan, okey. Ini adalah kesimpulan. Okey, kesimpulan apa English? Conclusion. Okey, ini semua adalah conclusion. Cuba tengok dekat sini. Okey, yang diberi kat sini kesimpulan dia umum ke khusus? Itu je. Okey, alright. So, dekat sini saya nak tanya, korang nampak tak persamaan jawapan A, C, D? Siapa nampak persamaan dia apa? Cuba cakap. Ada all. Yes, ada all. Bila kita cakap all, ini spesifik or general? All. General. Yes, good. So A, C, D semua adalah general. Ini adalah spesifik. Kenapa? Dia nyatakan nombor. 3 kuasa 2 ialah 3. This is specific. Okay, khusus. So itulah jawapan dia. Soalan minta induktif. Induktif kat bawah. Khusus kepada umum. So kita kena buat kesimpulan secara jap. Induktif khusus pada umum. Oh, ini premis. Tersilap. Ini premis. Okay, ini premis. Okay, kita nak pilih premis dia yang mana satu. Okay, so ini adalah induktif khusus. Okay, macam itulah. Alright, boleh faham tak? Boleh So basically kalau umum tu, general tu, dia akan cakap secara menyeluruh semua. Kalau khusus tu dia akan sebut nyatakan nombor satu persatu macam tu. Syaz okey ke Syaz? Diam je Syaz. Okey sir. Okey, alright, selesai. Kalau korang ada soalan tanya okey, selesai. Ini sahaja. Jawapan dia adalah B. Okey, contohlah saya nak cakap korang korang ada teknik juga. Contoh kalau dalam exam tiba-tiba korang blank, korang dah hafal terlupa, korang dah faham semua ni tiba-tiba tak boleh nak jawab kan? Cuba dalam matematik, kalau korang nak pilih jawapan, korang tengok. Kalau soalan cakap yang mana satu kan, macam ni kan, contoh cari yang salah atau yang betul, korang tengok antara tiga tu mesti ada persamaan. Lebih kurang lah, tak semua pilihan jawapan macam tu. Okey, setengah soalan dia akan tengok, korang tengok yang mana macam ada persamaan. So ada persamaan tu, confirm lah dia salah, dia tak boleh pilih. Macam tu lah. Alright, contoh macam soalan ni lah. Contoh korang confuse kan, korang tengok, ini semua, yang ni tak ada. So jawapan dia B. Macam tu lah kalau nak tembak Itu strategi nak tembak. Okey, next soalan seterusnya. Sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Sebilangan, sum. Berdasarkan pernyataan di atas, tentukan pernyataan palsu. Dia nak yang salah daripada pernyataan ke atas. Okey, dekat sini Syaz, Zaira dengan Adana, kamu semua kena faham apa maksud sebilangan. Okey, sum. Apa maksud sum? Itu je. Alright, sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. So jawapan dia mana satu? A.
bukan semua pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Okey, betul ke salah? B, pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. C, sekurang-kurangnya seorang pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. D, jika Jamaliah bekerja dalam kilang itu, maka Jamaliah mesti berkelulusan SPM. Okey, yang manakah satu salah? Okey, thank you Zaira dan Syaz dengan Adiana. Okey, kena kat sini kan keyword dia ni je saya boleh bagi tahu korang. Keyword dia pasal sebilangan. Contoh maksud sebilangan ni. Okey, sebilangan bulan sahaja kita akan berpuasa. Apakah bulan dia? Kan macam itulah lebih kurang. Okey, sebilangan pula. Okey, contohlah macam ni. Sebilangan hari sahaja kita disunatkan puasa. So adalah hari-hari dia, hari Isnin, hari Khamis, awal Muharram. Contoh macam tu maksud sebilangan. Tak semua. Bukan semua hari kita kena puasa. Itu maksud dia, sebilangan. Okey? Alright, Adiana dah belum Okey, Syaz, thank you dan kat sini kan korang kena faham betul-betul perkataan sebilangan tu. Okay, let's go. Kita pergi Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu korang. Lupa pula. Okay, so untuk kelas hari ni kan, okay, saya akan live sekejap pukul 4 hingga 4.45. Okay, lepas live saya akan end sekejap. Okay, lepas tu saya akan bagi link Zoom. Okay, hari ni kita punya kelas tambahan saya panjangkan sikit sampai 5.30. Adiana dengan Syaz okay? Boleh? Boleh Syaz. Boleh alright. Tak apa, nanti bagi tahu saya sekejap lagi. Boleh join ke tak. Alright, sebab korang pun ada nak exam apa semua kan. So saya buat kelas tambahan panjang sikit lah. Alright, so untuk jawapan ni, jawapan dia adalah okay, ramai ada cakap C, ada cakap B. Okay, cuba kita tengok kat sini. Sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Maksudnya ada yang kelulusan SPM, ada yang bukan SPM. Itu maksud dia. Bila saya cakap sebilangan pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. So ada kelompok yang lulus kelulusan SPM, ada kelompok yang bukan SPM. Alright, so cuba tengok A. Bukan semua pekerja dalam kilang itu berkelulusan SPM. Betul. Kenapa betul? Sebab bukan semua. Yelah sebab ada juga bukan SPM. Macam tu. Okay, B. Pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Ada ke tak ada? Pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Ada ke tak ada? Ada, ini bukan SPM. So, B juga betul. C. Sekurang-kurangnya seorang pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Sekurang-kurangnya seorang. Okey? Sekurang-kurangnya seorang pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Betul lah. Contoh kat sini seorang. Dia mesti ada seorang. Bukan SPM sebab dia kat sebilangan. Okey? So mesti sekurang-kurangnya ada seorang bukan SPM, yang lain-lain semua duduk kat sini SPM. Okey? Kalaulah tak ada, contoh kat sini tak ada yang bukan SPM. So kita tak boleh guna perkataan sebilangan, kita akan guna perkataan semua. Macam itulah. Alright? Boleh dapat tak Zaira? Boleh? Sekurang-kurangnya. At least. Boleh. Okey? At least seorang je. At least seorang je mesti tak kelulusan SPM. Kenapa? Sebab dia cakap some. So jawapan dia adalah D. Kenapa jawapan dia D? Dia cakap jika Jamaliah bekerja dalam kilang itu, maka Jamaliah mesti berkelulusan SPM. Betul ke dia mesti berkelulusan SPM? Tak. Dia tak ada kelulusan SPM pun boleh kerja dekat situ juga. Okey? Kat situ kena faham perkataan sebilangan. Okey? Senang cerita sebilangan ni maksud dia sesetengah ataupun bukan semua. Macam tu. Alright? Ataupun ada juga. Ada juga macam tu. Okey, itulah maksud sebilangan. Kenapa B salah? Kenapa B salah? Okey, B salah sebab dia kata pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Ini betul. Cuma jawapan dia nak salah kan? Dia nak yang salah. So, yang B ni betul. Kita nak yang salah. Kenapa B betul? Dia kata pekerja dalam kilang itu tidak berkelulusan SPM. Betul? Ini kat sini. Bukan kelulusan SPM. Dia duduk dekat kumpulan kedua. Boleh faham tak? Ke keliru? Boleh. Boleh Sebab soalan nak cari yang palsu, dia nak cari yang salah. So A, B, C tu semua betul. So D lah yang salah. Okay? D tu salah sebab ada perkataan mesti Kalau tak ada perkataan mesti ni, D juga betul. Dia salah sebab dia kat mesti. Okay, Jamaliah tak semestinya ada SPM dia boleh masuk kat situ juga, kilang ni. Alright, kat situ. Okay, selesai. Okay, so
4.25. Okay, so second half lah ni. Saya anggap sebagai second half sebab saya nak live dulu. Okay, topik set pula. Okay, selesai topik apa ni? Topik penakkulan. Okay, mathematical reasoning. Okay, jom kita masuk topik ni sikit pasal topik set pula. Okay, ini dia. Okay, sebelum tu saya nak share dulu lah satu soalan pasal induktif dengan didaktif lah. Okay, jomlah kita masuk sini sikit. Okay, 4.30 lah, 4.30 kita masuk operasi set. Okay, ini soalan kertas 2. Tadi kita bincang soalan kertas 1 kan, soalan kertas 2 pula. Buat satu kesimpulan secara aruhan bagi senarai nombor berikut. Okay, dia kat mana ni? Make a general conclusion. Okay, make a general conclusion by induction. Okay, so kalau jumpa perkataan aruhan bagi Adriana dengan Syaz belajar bahasa Melayu kan, aruhan ni sama macam induktif. Okay, Syaz ingat lagi tak induktif tadi apa? Kita kena buat kesimpulan macam mana? Kesimpulan dia kena buat macam mana? Kesimpulan dia. Spesifik. Spesifik. Atau umum ke? Umum kan? Okay. Umum. Okay. Dia daripada spesifik. Tengok ni kita panggil spesifik dah ni. Satu spesifik. Satu. So induktif kita kena jadikan dia umum. Okay. Ataupun general. Okay. Simple way saya nak cakap. Okay, korang boleh take note Kalau soalan cakap nak cari secara induktif, senang je. Korang catat nota ni. Korang kena buat formula. Ini beza dia induktif, sekejap lagi saya tunjuk didaktif. Induktif, korang kena buat formula. Soalan dah bagi, okay, bentuk-bentuk khusus, korang kena jadikan dia formula. Alright, so kat sini korang boleh follow Langkah pertama, apa yang korang kena buat adalah, langkah 1, korang potong. Potong kat sini, korang potong yang sama dengan ni. Kalau sama dengan sebelah kiri, korang potong sebelah kiri. Kalau dia buat 1/2, 1/2 tambah 4 sama dengan 4/1/2 sebelah kanan semua. So korang potong sebelah kanan. Okay, sekarang ni korang potong dulu sebelah kiri. Okay, langkah kedua, salin yang sama. Korang salin je yang sama daripada atas sampai bawah. Okay, so ni jawapan dia dah ni jawapan dia. Alright, korang tengok kat sini. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Okay, salin je sebab semua sama. Okay, next. 1, 2, 3, 4. Yang berubah, tinggalkan tempat kosong. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sentiasa sama. Salin balik. Tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Semua sama. Tulis je tambah 4. Siap. Langkah ketiga, jadikan N. So, yang berubah, jadikan N yang berubah tu. So, yang berubah tu korang kena jadikan dia sebagai huruf N. Tapi dengan syarat, okay, syarat mesti pola nombor. Korang kena ingat balik apa ciri-ciri pola nombor, Adriana? Ciri-ciri pola nombor macam mana? Adriana, boleh ke? Ciri-ciri pola nombor macam mana? Zaira boleh Zaira? Okay Zaira, apa ciri-ciri pola nombor ni? Pattern kot, English dia. Apa syarat untuk jadikan nombor tu adalah pattern? Macam mana? Zaira diam juga. Okay, jadikan N. Yang berubah korang kena jadikan N. Tapi sebelum korang nak gantikan, ini yang berubah kan? 1, 2, 3, 4 yang berubah kan? Tapi sebelum korang nak letak N kat sini, korang kena tengok 1, 2, 3, 4. Pola ke tak? Pola ni adalah jujukan nombor. Itu sahaja. Dia mestilah jujukan nombor. Alright, so kat sini 1, 2, 3, 4. Okay, ini dah jujukan nombor. So letak sahaja N dekat dalam kurungan. So jawapan akhir dia, cantikkanlah sikit buang kurungan. 1/2, N kuasa 2 tambah 4, koma, di mana N sama dengan, apakah nombor N yang kita ganti kat sini? 1, 2, 3, 4. Tulis je balik. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Siap. Itu sahaja. Inilah jawapan akhir dia. Alright, siapa ada soalan yang ni? Syaz, boleh faham tak yang ni? Boleh Syaz. Boleh. Adriana? Senang tak nak buat yang ni? Boleh. Boleh. Zaira? Ni soalan wajib Boleh.
Boleh. Alright, soalan ni wajib ni. Biasanya kalau kertas 2, kalau soalan topik penakkulan tu biasanya akan keluarlah kalau kertas 2 soalan macam ni. Okay, itu sahaja. Okay, so induktif korang buat formula. Okay, ingat nasihat saya korang potong, salin semula yang sama. Yang ketiga jadikan N. Tapi N tu mesti dalam bentuk pola nombor. Okay, kalau sebab kat sini contoh contoh korang punya nombor tu berubah 1, 3, 5, 8, 7 contoh. Ini bukan pola nombor ni. So korang kena jadikan dia pola dulu. Okay, jadikan dia pola. Alright, yang tu next lah saya akan bagi tahu macam mana nak jadikan dia pola. Okay, last one untuk topik penakkulan. Okay, buat kesimpulan secara deduksi. Okay, didaktif pula. Okay, deduksi adalah didaktif. Okay, so nak korang catat. Okay, ini beza induktif korang buat formula. Deduksi, deduction, korang guna formula. Itu sahaja. Okay, so soalan cakap buat kesimpulan secara deduksi bagi setiap kes yang berikut. Soalan dah cakap laju bersamaan jarak dibahagi dengan masa. So laju sama dengan jarak bahagi masa. So inilah formula dia. Soalan cakap kereta api bergerak 160 km dalam masa 2 jam. Ingat deduksi guna formula. So korang gunalah formula ni. Okay. So soalan bagi apa? Bergerak 160 km, dia bagi jarak 160 km. Dia pun bagi masa 2 jam. So dapatlah jawapan korang. Laju sama dengan 160 bagi 2 dapat 80 km per jam. Itu sahaja jawapan dia. Okay. So kat sini korang take note sebab saya ingat ramai jugalah kalau sahaja student-student sebelum ni pun dia orang confuse induksi dengan deduksi. Basically kalau korang pegang dua benda yang saya cakap induksi buat formula, deduksi guna formula. So korang tak keliru dah lepas ni. Okay, keluar je deduction, korang guna je formula soalan bagi. Alright, itu sahaja. Okay, tu beza induksi dengan deduksi. Alright, selesai soalan penakkulan logik. Okay, jom kita masuk sedikit sebelum kita end live. Kita pergi pada soalan operasi set. Okay, sebelum ada segi saya nak tanya dulu lah. Okay, Syaz, so far okay topik penakkulan logik? Saya dah bincangkan beberapa bentuk soalan. Okay, sir. Okay, Adriana, so far yang ni ada soalan? Okay. Okay, Zaira? Okay. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, so kita pergi pada soalan operasi set pula Kita tengok dulu soalan kertas 1 sikit, soalan kertas 2 sikit. Okay, soalan pertama. Diberi bahawa set J 3, 4, 5, 7 dan set K sama dengan 1, 2, 4, 5, 8. Senaraikan semua unsur bagi set J, simbol apa tu? K. Okay, cuba revise balik. Okay, silakan. Jawapan dia apa? Okay, saya tunggu sekejap. Wah, okay, done. Okay, good. Okay, good. Okay, betul. Ngam. Okay, pantas. Okay, ini simbol persilangan. So, nak cari macam mana persilangan? Persilangan sama dengan, okay? Okay, dia sama. Cari saja yang sama. 3, 4, 5, 7. 1, 2, 4, 5. So, yang sama adalah 4 dengan 5. So, itulah jawapan dia. Okay, kita pergi laju-laju. Okay, yang boleh tu kita pergi laju. Okay, next soalan seterusnya. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan set semesta. Okay, set J dan set K. Cari set yang diwakili yang mewakili kawasan berlorek. Soalan bagi kawasan berlorek. Okay, kamu kena check yang mana satukah kawasan berlorek. Okay, yang mana dia punya penulisan. Okay, dia punya tulisan yang mana satu betul. Okay, silakan. Set yang mewakili kawasan berlorek. Okay, dia nak yang kawasan berlorek tu. Thank you, Syaz. Good. Okay, cuba tengok betul-betul. Okay. Okay, good. Done, Adriana. Okay, settle. Semua dah faham topik set. Okay. Alright, tadi kita cari yang bersilang. Sekarang kita cari kawasan yang berlorek pula. Kita kena tulis dia punya operasi set macam mana. So, pertama tengok kat sini. Bila nampak je soalan buat putih penuh kat luar yang berlorek. Ingat, ini bukan. Terus buat cari yang ada bukan.
Okey, ini dah salah antara C ataupun D. Okey, nampak je berlorek dekat kawasan luar, so itu adalah bukan. So bukan apa? Bukan J, bukan K. So ini putih J, putih K. So J gabung dengan K. Tapi kawasan berlorek dia dekat luar, bukan. Macam tu sahaja. Okey, selesai. Soalan seterusnya. Okey, senaraikan semua unsur bagi set J, simbol apa tu dengan K, lepas tu dia buat prime dekat luar. Okey, silakan. Okey. Okey, done. Belum, tak ada lagi. Okey, done Adriana, good. Syaz pun done. Topik set ni dia bermain dengan dua simbol ni sahaja Persilangan, kita panggil apa tu? Union. Union kesatuan. Satu lagi intersect ni. Intersect. Okay, boleh Adriana? Adriana pula Zaira. Jawapan dia mana satu? Okay, done. Semua betul. Good. Jawapan dia adalah D. Okay. Soalan dah cakap dah J bergabung dengan K. Bila soalan cakap bergabung, ambil je semua J dengan K. J dengan K kat dalam ni. Soalan cakap ada prime. So nampak je prime ini adalah bukan. So bukan kawasan dekat dalam ni. Bukan dekat dalam ni. So jawapan dia adalah dekat luar. So jawapan kat luar adalah 3, 4, 8. Okey, selesai. Kita masuk soalan kertas 2 pula Okey, soalan seterusnya. Okey, yang ni macam mana saya nak buat ni? Okey, sekejap saya nak fikirkan untuk korang tuliskan jawapan dia. Okey, setiap gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set semesta JKUL pada rajah itu. Lorik set, okey ni untuk soalan A dulu J, simbol apa dengan K, ada prime. Okey, so kat sini saya nak korang tulis jawapan dekat chat Jawapan dia yang mana? A, B, C, D. Kalau korang cakap kawasan A sahaja, tulis A. Kalau kawasan dia A dengan B, tulis A dengan B. Kalau cakap A, B, D, tulis A, B, D. Okey, so huruf tu mewakili kawasan yang korang nak lorek. Okey, silakan. J, lepas tu K, ada prime kat situ. Saya terlepas ni. Jawapan baru tu ni Adriana dah jawab Ke belum? Dah. Dah, okey. So betul lah kot, mula daripada Adriana lah kot. Syaz lah, Syaz dah. Okey. Syaz sudah, Adriana dah. Okey, tunggu Zaira sekejap. Alright. So untuk topik set korang akan ada dua bentuk soalan lah lebih kurang 2 atau 3 macam tu. Okey, bentuk pertama korang kena lorek kawasan. Okey, yang kedua, soalan lebih kawasan berlorek. Korang yang kena tuliskan dia punya operasi set. Okey, yang ketiga tu bentuk soalan kebat lah. Korang kena buat penyelesaian masalah. Okey, selesai untuk soalan ni. Semua betul. Jawapan dia adalah D. J kesatuan K. So maksudnya gabungkan sahaja J dengan K. J dengan K gabung. Soalan cakap prime, bukan. So bukan J, bukan K. So jawapan dia adalah D. Okay, very good. Soalan B pula. J, pasal ada simbol kat atas dengan K, okay, dengan kat bawah L. So J bersilang K bersatu dengan L. Okay, silakan jawapan dia mana satu. Okay, itu kotak dia sama lagi. Okay. So kat sini jawapan dia sama juga A, B, C, D. Alright, pilih yang mana satu. Kawasan dia A, B, C, D. J bersilang dengan K, kesatuan L. J intersect with K, union with L. Okay. Thank you, done. Syaz ingat Adriana. J bersilang dengan K. Kesatuan dengan L. Very good. Alright, kalau ada, okey lah. Saya rasa dah okey lah kot asas dalam topik set tu dah okey. Alright, tak apa. Nanti kita tengok soalan kebat pula soalan penyelesaian masalah. InsyaAllah kalau sempat lah. Okay, alright, so good. Jawapan dia adalah B dengan D, kawasan B dengan D Pertama kita tengok dulu J bersilang dengan K. So carilah yang mana yang bersilang J dengan K. Yang bersilang dekat sini. Ni yang bersilang J bersilang dengan K dekat situ.
bersatu. Senang je. Kalau yang kesatuan ni ambil sahaja. Okey, kalau simbol kesatuan ni ambil sahaja L. Itulah jawapan dia. Okey. Tak kisahlah dia nak bersilang ke tak kan. Okey, ni simbol dia kesatuan. So kita just gabungkan sahaja. So itulah jawapan dia, kawasan B dan juga kawasan D. Okey, good, semua betul. Next soalan yang seterusnya. Okey, yang ni saya tunjukkan Okey, ni soalan penyelesaian masalah lah. Yang ni dalam aras 3, aras 4 je, aras sederhana Okey, yang pertama tadi aras rendah, soalan tadi aras rendah Soalan kertas 2, soalan pertama. Macam tu lah. Okey, soalan dalam 2-3 markah sahaja. Okey, ni soalan seterusnya. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan bilangan unsur bagi set J, K dan L di mana set semesta J kesatuan K kesatuan L. Okey, bergabung semua. Diberi bahawa N set semesta sama 20. Kat sini kena faham dululah. N ni maksud dia bilangan. Simbol macam ni, ini maksudnya semua. Okey, so kat situ maksudnya bilangan semua adalah 20. Bilangan semua adalah 20. Soalan A, hitung nilai X. Okey, soalan A, hitung nilai X. So dekat sini soalan dah cakap dah, bilangan semua sama dengan 20. Okey, bilangan semua sama dengan 20, so kita tambahkanlah sahaja. Okey, so kita buatlah ayat matematik dia untuk soalan A. Tambahkan semua sama dengan 20. So maksudnya bila kita tambahkan semua ni dia akan dapat 20. Okey, tengok satu kawasan kat sini. So 1 tambah. Okey, alright, sekejap mana soalan tadi? Okey, kat sini saya nak korang bezakan satu benda lagi Satu benda lagi korang kena bezakan. Okey, kalau soalan tu tulis macam ni, 1, 6, 2, okey, X ke 3 kan. Kalau tak ada simbol titik, ini maksudnya bilangan. Okey, contoh dia buat nombor saja macam ni, ini maksud dia bilangan. Okey, bilangan unsur. Okey, number of element. Tapi kalau soalan tu buat titik, contoh macam ni, dia buat titik 5, mana tadi? Dia buat titik 5, titik 7, ini maksudnya unsur. Okey, pastikan dapat bezakan dua tu. Okey, yang ni tak ada titik, so maksudnya bilangan unsur. So kat sini kita buatlah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2x tambah x tambah 3 sama dengan berapa? Soalan dah cakap sama dengan 20. Alright, so kat sini korang boleh dapatlah jawapan x dia. Okey, kita tambahkanlah sahaja. Yang nombor pindahkan ke kanan, yang huruf stay dekat sebelah kiri. So 1 tambah 6 dapat 7, tambah 1 dapat 8, tambah 3 dapat 11. Okey, so 11 tambah 3x sama dengan 20. Okey, next 3x sama dengan, ini 11 pindah ke kanan jadi tolak, so 20 tolak 11 sama dengan 9. Okey, so 3x sama dengan 9. So nak cari x, pindahkan sahaja 3 ke bawah, jadilah bahagi. So inilah jawapan akhir dia, x sama dengan 9 bahagi 3. So x sama dengan 3. Okay, alright, soalan B. Okay, soalan B. Alright, so mungkin ni last question untuk sesi live kita pada petang ni. Okay, ingat untuk Diana, Syah dengan Zaira jangan keluar dulu. Okay, sebab saya nak tengok dulu macam mana Alright, nanti saya bagi link Zoom kot. Okay, tapi tak apa, tunggu dulu dalam ni Alright, so soalan B. N, bilangan. Sama macam tadi lah. Soalan cakap cari bilangan J kesatuan K bersilang dengan L tapi bukan. Alright, so dekat sini sempat kalau korang nak try. Okay, silalah Zaira, Adriana dengan Syah cuba kira sekejap. Okay, untuk soalan B. Okay, silakan sekejap untuk soalan B. Dia cakap cari bilangan J kesatuan dengan K, lepas tu dia bersilang dengan L. Tapi bukan. Okay, cari bilangan yang bukan. Okay, J kesatuan dengan K. Okay, lepas tu dia bersilang dengan L. Tapi bukan. Okay, dia nak yang bukan. Okay, untuk penonton dekat YouTube, okay, dekat Facebook juga, okay, sambil-sambil tu, okay, sambil-sambil saya sedang tunggukan jawapan-jawapan pelajar saya ni, okay, kamu semua juga boleh try, okay, boleh cuba dapat berapa jawapan dia. Okay, kalau dapat, boleh share sahaja jawapan dia, okay. Nanti cikgu akan tengok juga dekat ruangan komen.
Okay. Cuba tengok tengok kawasan dia dulu first. J kesatuan K bersilang dengan L. Tapi prime. Cuba cari kawasan dulu. Okay. Better lorek juga pun okay. Okay, lorek kawasan dulu. Lepas tu baru kita nampak jawapan dia berapa. Okay, thank you Syaz. Sudah. Okay. Kecil juga jawapan dia. Okay. Kat sini ada prime takut tak perasan. Kat sini ada prime Okay, ada prime. Okay, pelengkap ada yang bukan kat situ. Okay, so sebincangkan Alright, so pertama sekali kita tengok kawasan berlorek dulu. Okay, J bersatu dengan K. So kalau J bersatu dengan K, kita lorek je semua. Lorek je semua. Okay, inilah J dengan K. Okay, lepas tu dia cakap bersilang dengan L. Ini kotak L. Yang mana yang bersilang dengan L semua kotak ni? Yang bersilang dekat sini sahaja. Okay, yang bersilang kat sini sahaja. Okay. Itu sahaja. Okay. Sekejap. So padam dulu supaya tak keliru, tak pening kat sini. So kita dapatlah lorek dekat situ. Tapi, alright. Dia kecil. Okay. Tapi pula kat sini soalan cakap prime. Kalau prime bukan yang ni. So bukan X. So kalau bukan, itulah jawapan dia yang dekat luar tu. Ini dan ini. So itulah jawapan dia yang bukan. So bilangan J kesatuan dengan K bersilang dengan L prime sama dengan 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2 X. X kita sama dengan 3. Okey, ganti masuk 3 tambah dengan 3. So inilah jawapan dia. 1 tambah 6 dapat 7. 7 tambah 1 sudah 8. Okey, 8 tambah 6 14. 14 tambah 3 sama dengan 17. So itulah jawapan dia, 17. Alright. So, okey tak? Syaz, ada soalan tak? Tak ada Syah. Tak ada. Okey, Zaira, untuk soalan ni kalau ada soalan? Tak ada. Tak ada. Adiana? Tak ada juga Adiana Alright. So, untuk Adiana, Syaz dengan Zaira. Okay, so basically untuk sesi last sampai situ sahaja. Sekejap lagi saya sambung balik sikit Kita sambung lagi sikit sampai 5.30 untuk kelas tambahan lagi. So, saya nak end dulu sesi live kita pada petang ni. So, insyaAllah untuk para penonton, okay, kalau rasa sesi ni sangat bermanfaat, bolehlah share kepada pelajar-pelajar kat luar sana. At least, okay, sambil-sambil PKP, okay, PKP ni ada masa lebih lagi untuk belajar. So, bolehlah tengok YouTube ni. Alright, so itu sahaja daripada saya, Cikgu Musi Lahazan Education. Kita jumpa lagi sesi live akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Tanzul, we trust to help me level up. Cheer up, Lahazan, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best.
Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di dalam dunia. Azon terbaik.